Najib telah hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Keputusan speaker kekalkannya salah. Itu tajuk utama ulasan pagi ini yang aku rasa semua orang mengikutinya dan ingin ketahui perkembangannya. Apakah ulasan ini menarik perhatian Anda? Kalau menarik, tinggalkan komen Anda dan habiskan menontonnya. Dan tolong share supaya semua orang tahu Najib telah hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Keputusan speaker kekalkannya salah. Itu tajuk ulasan dipetik daripada Sabudin Hussein. Jika dibaca perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan, amat jelas bahawa Najib Razak telah hilang kelayakan menjadi ahli parlimen. Perkara 48 dalam kurungan 1 menyatakan seperti berikut. Tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika 48 dalam kurungan 1 kurungan I menulis dia telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan dan dihukum dengan pembenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2.000 dan dia tidak mendapat pengampunan bebas. Keempat-empat syarat kelayakan sebagai ahli parlimen itu ada pada Najib Razak. Pada 23 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan Malaysia yang menjadi mahkamah tertinggi dalam Persekutuan Malaysia telah menjatuhkan hukuman bahawa Najib dipenjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Makna kata, jika kita merujuk semula kepada perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I, amat jelas Najib sudah melanggar semua syarat yang ditetapkan ini, iaitu yang pertama, telah pun disabitkan kesalahan di Mahkamah Persekutuan. Kedua, beliau telah dihukum penjara melebihi 1 tahun. Bahkan Najib telah dihukum penjara 12 tahun. Ketiga, Najib telah didenda wang tunai sebanyak 210 juta, jauh melebihi syarat, iaitu RM2.000 dan tidak mendapat pengampunan bebas. Tentang pengampunan bebas ini, beliau sedang menunggu dan tidak diketahui bilakah lembaga pengampunan akan bersidang, kerana menurut pembacaan artikel-artikel sebelum ini, tidak ada keperluan pun untuk lembaga pengampunan ini bersidang dengan segera. Mereka boleh memilih bila-bila waktu untuk bersidang. Selain daripada itu, lembaga pengampunan ini boleh memilih menunggu sampai selesai semuanya kes perbicaraan Najib barulah mereka bersidang, kerana adalah tidak logik dan tidak logik sekiranya, tidak rasional sekiranya lembaga pengampunan ini bersidang. Dan kalau lebih mengejutkan, kalau lembaga pengampunan ini memberi pengampunan pada Najib, tidak rasional kerana Najib masih lagi menghadapi pelbagai jenis pertuduhan di mahkamah. Tidakkah itu sesuatu yang agak melucukan sekiranya setiap kali Najib dijatuhi hukuman, kalau dia bersalah, setiap kali itu jugalah Najib diberikan pengampunan. Bukankah itu sesuatu yang tidak rasional? Oleh sebab itu, aku sambung lagi untuk pengetahuan kamu semua. Sehingga hari ini, Najib Razak tidak mendapat pengampunan bebas. Keputusan Mahkamah Persekutuan itu adalah terakhir dalam sistem mahkamah di Malaysia. Tidak ada mahkamah yang lebih tinggi lagi daripada Mahkamah Persekutuan dalam sistem perundangan di Malaysia.
Walaupun Najib Razak ada memfailkan permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi prosiding pengampunan diraja itu belum didengar. Lembaga pengampunan diraja bukannya mahkamah. Pengampunan Najib kepada Yang di-Pertuan Agong mesti atas nasihat Perdana Menteri. Jika sekarang, nasihat itu mesti datang dari Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di bawah perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Dari segi undang-undang, sabitan kesalahan Najib Razak dalam pertuduhan dalam kes SRC Internasional adalah kekal. Hukuman penjara 12 tahun dan denda Rm210 juta adalah berkuat kuasa sekarang. Tidak ada penggantungan pelaksanaan diberikan oleh Mahkamah Persekutuan kepada Najib Razak. Ini bermakna semua syarat hilang kelayakan ini bermakna semua syarat kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen ada pada Najib sekarang. Agak pelik dan aneh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun memutuskan bahawa Najib masih kekal sebagai ahli parlimen pekan. Memang benar, Najib Razak telah memfailkan prosiding semakan review di Mahkamah Persekutuan supaya Mahkamah Persekutuan mendengar permohonan Najib agar keputusan 5 orang hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tunku Maimun pada 23 Ogos lalu disemak oleh Quorum Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan yang lain. Tetapi permohonan semakan oleh Najib Razak itu bukannya satu penggantungan pelaksanaan hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Tidak ada dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa jika seseorang ahli parlimen merayu kepada lembaga pengampunan diraja atau memohon semakan mahkamah, maka kelayakannya sebagai ahli parlimen tetap kekal. Sebaliknya, apa yang dinyatakan dengan jelas di bawah perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan ialah jika pesalah itu yang telah dijatuhi hukuman penjara tidak kurang daripada 1 tahun atau denda yang tidak kurang daripada RM2.000 dan tidak mendapat pengampunan bebas, maka dia hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Sebagai seorang ahli parlimen dan juga jawatan kuasa pilihan khas kebebasan asasi dan hak-hak di bawah perlembagaan, saya menuntut supaya Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Harun mengkaji balik keputusannya tentang kelayakan Najib Razak sebagai seorang ahli parlimen. Ditulis oleh Hasan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang, anggota jawatan kuasa parlimen pilihan khas parlimen mengenai kebebasan asasi dan hak-hak di bawah perlembagaan 8 September 2022. Sekian dulu ulasan pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Najib telah hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Keputusan speaker kekalkannya salah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.